Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan dua lagi cerita, tapi dua-duanya pengalaman yang cukup luar biasa bagusnya. Jadi Abang tak nak berlengah-lengah lagi, kita pun dah nak besok Ramadan kan. Esok dah kena puasa. Kita dah diwajibkan sebagai orang Islam, diwajibkan berpuasa. Tapi ramai juga yang ambil kesempatan puasa ni untuk melangsingkan badan. Kowe pun dah bermula warna merah. Abang tak tahulah siapa yang melawat kali ni. Moga-moga yang melawat tu yang baik-baik aja, bukan yang pelik-pelik bentuknya. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik kepada kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita di atas jasa-jasa mereka berdua yang telah mendidik dan membesarkan kita daripada kecil sampai besar. Jadi tanpa membuang masa, Abang akan ceritakan cerita kali ini dengan dimulakan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita kali ini disampaikan kepada Abang melalui email yang sampaikannya minta Abang gunakan nama Tore. Jadi Tore ni adalah seorang Iban, berbangsa Iban. Kisah ni berlaku dekat Limbang tahun 1990-an. Tapi dia tak beritahu pada Abang secara tepat tahunnya bila. Ceritanya, dulu masa dia sekolah rendah, daripada darjah 1 sampai ke darjah 4, dia sekeluarga ni duduk dekat Brunei sebab bapak dia kerja kat Brunei. Tapi disebabkan ada pertukaran bekerja, akhirnya bapak dia bertukar kerja dan kerja dekat kampung halaman dia, iaitu dekat Limbang. Jadi bermula daripada darjah 5 dan darjah 6 dan seterusnya, Tore memang bersekolah dekat Limbang. Dia kata dia tak ada masalah pun nak bersekolah dekat Limbang, cumanya ikut pengakuan dia sendiri, dia agak kekok sikit bila balik ke Limbang sebab masa duduk dekat Brunei dia memang duduk di kawasan bandar, tapi dekat kawasan Limbang ni bukanlah tak berapa bandar, cumanya belum sesuai dengan keadaan dia pada waktu tu. Tapi dia rasa seronok sangat sebab dia kata orang Limbang ramah-ramah. Dia kata bukanlah maksud orang Brunei tak ramah, cumanya yelah bila balik ke kampung asal kan dia punya ramahnya lain macam. Kita rasa macam sedara mara keluarga dekat. Jadi bila dia berpindah dekat Limbang tu daripada darjah 5 dengan darjah 6, dekat situ berlaku satu peristiwa yang menjadi kenangan dia daripada dulu sampai sekarang dia ingat. Dan kenangan ni memang betul-betul memberi kesan dia supaya menyayangi orang yang terdekat dengan dia, terutama mak ayah dia. Pada awalnya dia bersekolah dekat satu sekolah dekat kawasan Pekan Limbang tu, Bandar Limbang tu. Tapi disebabkan tiba-tiba adalah jiran-jiran tetangga, keluarga-keluarga lah juga beritahu pada bapak dia, dekat Limbang ni ada satu sekolah yang memang betul-betul bagus. Cikgu-cikgunya semua mendidik anak murid dengan sangat luar biasa. Tapi dekat sekolah ni kebanyakan budaknya adalah tinggal dekat asrama, bukan tinggal kat rumah. Jadi bila dengar macam tu, ayah kepada si Tore ni rasa bersemangat lah, nak tengok-tengok lah juga keadaan sekolah tu, macam mana nak masukkan anak dia, Tore lah nak dimasukkan ke sekolah tu. Dengan harapan Tore mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan UPSR akan datang. Pada waktu tu kan dia masih lagi darjah 5. Jadi bapak dia pun survey lah sekolah tu. Bila bapak dia dah survey sekolah tu, dah puas hati, dia pun daftarkanlah Tore ke sekolah tu. Pada waktu tu Tore kata dia tak tahu lagi keadaan sekolah tu macam mana. Dia pun okey je lah, ikut je lah. Sebabnya dia dah lama sangat teringin-teringin nak duduk dekat asrama. Tapi peluang ini betul-betul datang depan mata dia. Dia bukan tak suka duduk kat rumah, tapi dia kata dia sedar pada waktu tu dia dah nak UPSR. Jadi kena fokus lebih. Bila ada peluang macam ni, duduk dekat asrama, katanya cikgu-cikgu dekat sekolah tu memang semuanya bagus-bagus. Semuanya diajar untuk belajar dengan cara yang betul. Jadi persediaan masuk ke sekolah tu pun dibuat. Barang-barang dibeli, baju baru, nak bagi semangat kepada si anak ni supaya masuk asrama. Tapi dia tak tahu sebenarnya Tore memang betul-betul bersemangat nak masuk asrama. Cuma sebagai mak bapak bagi galakkan, beli barang-barang baru semua. Seperti hari yang ditetapkan, akhirnya mereka pun bergerak daripada rumah mereka ke sekolah yang dimaksudkan. Rupanya sekolah tu bukan duduknya tepi jalan. Memanglah tak ada sekolah yang tengah jalan. Maksud abang, bukannya duduknya di kawasan Pekan, tapi duduknya di pendalaman. Berjalanlah dia orang lebih kurang 1-2 jam untuk ke sekolah tu. Betul-betul dalam. Jumpa banyak sungai, jumpa banyak rumah.
Cumanya dia kata perjalanan daripada rumah dia ke sekolah tu berjumpa dengan banyak kampung. Lepas tu dah habis kampung-kampung, jumpa pula banyak rumah-rumah panjang. Rumah-rumah panjang. Tore kata dia teruja tengok rumah panjang. Walaupun dia sebagai anak Iban, dia belum pernah ada pengalaman duduk dekat rumah panjang. Jadi dia kata kalau masa-masa lapang nanti, dia tak naklah duduk balik ke sekolah, balik ke rumah kalau cuti-cuti sekolah nanti. Dia nak cari kawan-kawan yang ada rumah panjang, nak duduk dekat rumah panjang. Saja nak merasa macam mana duduk rumah panjang. Sebab walaupun dia orang Iban, memang dia dibesarkan di bandar. Bandar Seri Begawan dan juga Bandar Limbang. Jadi selepas rumah panjang tu barulah sampai dekat sekolah yang dimaksudkan. Sekolahnya memang betul-betul cantik, fasiliti cukup-cukup bagus, ada padang yang besar, lepas tu ada asrama yang sangat cantik. Lengkap semuanya. Patutlah memang pelajar-pelajar dekat sini selalu menghasilkan keputusan yang sangat cemerlang. Jadi dengan kata lain, seronoklah Tore bila dapat peluang belajar dekat sekolah ni. Cumanya baru dia tahu bukan semua orang berpeluang untuk masuk ke sekolah ni dan duduk dekat asrama. Ada juga yang diminta untuk duduk dekat luar. Sebab asrama tak boleh nak menampung semua pelajar. Dan asrama hanya diberikan kepada pelajar-pelajar yang duduk rumahnya agak jauh daripada sekolah. Jadi sebabkan Tore ni rumahnya agak jauh daripada sekolah, jadi dia dibenarkan untuk masuk ke asrama. Seronoklah dia kata jumpa dengan kawan-kawan. Nak jadi cerita, belakang sekolah dia ni ada hutan, lepas tu dalam hutan tu ada sungai. Oi, seronoklah dia kata lain macam. Biasalah dia kata budak-budak bandar kan bila sampai dekat kampung macam-macam benda dia nak explore. Jadi dia kata dia berkenalan dengan ramai kawan-kawan yang sangat-sangat menarik. Sebabnya selama ni dia bersekolah dekat bandar. Jadi kebanyakan aktiviti dia lebih kepada aktiviti. Contohnya waktu lapang main hoki, main bola. Tapi bila sekolah dekat sekolah ni, aktivitinya semua pelik-pelik dan menarik. Bila waktu lapang je, Sabtu Ahad tak balik je, habis daripada belajar, pergi belajar dengan kawan-kawan yang memang anak-anak orang Iban dan anak-anak tempatan. Macam mana tengok keadaan burung, keadaan cuaca, belajar tentang pokok. Dia kata banyak ilmu-ilmu baru yang dia dapat sewaktu di sekolah dekat sekolah ni. Di antara ilmu-ilmu baru yang dia dapat, ada satu ilmu yang dia ingat sampai sekarang. Pada waktu tu dia kata ada seorang kawan dia, sebaya dia jugalah darjah 5 juga. Dia tu memang anak orang Iban. Dia cakap macam ni, aku tahu satu permainan. Permainan ni mau betul-betul lain macam. Kita boleh buat sesuatu yang luar biasa. Uji keberanian dengan permainan ni. Jadi bila dengar macam tu, kawan-kawan pun tanyalah, permainan apa? Permainan ini namanya memanggil. Bila dengar macam tu dah tahulah. Kalau perkataan memanggil-manggil ni memang ceritanya tentang makhluk alam sebelah. Panggil makhluk alam sebelah. Mula-mula Tore macam tak nak ikut sekali lah, sebab dia kata dia bukan orang yang berani. Tapi disebabkan bila lagi dia nak buat benda-benda alam macam ni. Waktu sekolah kat sini lah dia nak buat benda-benda macam ni. Tapi kawan dia cakap benda ni tak bahaya. Dia punya permainan hanya kita boleh panggil makhluk tu, dan makhluk tu masuk dalam salah seorang daripada orang yang di CVD-nya pula dah apa? Seorang yang ni lah, wakil lah. Abang cukup susah ingat. Seorang wakil. Jadi orang tu kita boleh nampak lah bahawa boleh bercakap dengan orang tu. Kira macam kerasukan lah juga. Jadi dikumpul lah beberapa orang, lebih kurang 10 orang budak lelaki yang nak serta main permainan ni. Jadi pada hari Sabtu Ahad tu sepatutnya semua orang balik ke rumah masing-masing. Tapi Tore dan juga kawan-kawan dia 10 orang ni minta izin dengan cikgu untuk duduk dekat sekolah. Tak jadi masalah sebab sekeliling sekolah adalah rumah guru-guru dan juga tukang masak. Jadi dengan kata lain, guru-guru ada, kalau ada apa-apa emergency guru-guru ada. Penjaga asrama pun ada, tukang masak pun ada. Yang penting perut kenyang macam tu. Jadi dia kata Sabtu Ahad tu 10 orang ni minta kebenaran dengan cikgu, tak nak balik rumah, dia orang tinggal dekat asrama. Alasannya nak study lebih masa. Konon-konon nak UPSR lah. Jadi dia kata 10 orang ni bersetuju malam tu, Jumaat malam 1 nak main permainan ni. Kisah ni tahun 90-an. Jadi kumpullah dia orang dekat Dewan dekat bawah asrama. Dewan tu pun dinyalakan, diterangkan. Lepas tu salah seorang daripada 10 orang ni akan menjadi wakil untuk roh yang dipanggil masuk ke dalam badan dia.
Pilih punya pilih, akhirnya dia pilihlah Tori. Pucat lesi kata Tori waktu tu. Dia menggeleng-geleng kata jangan. Aku kalau tak pasal-pasal nanti jadi benda lain aku tak nak, dia kata. Tapi dia orang semua gelak-gelak lah. Penakut lah kau ni. Okeylah kita undi. Undi dapatlah dengan seorang kawan dia ni. Kawan dia ni boleh kata berani jugalah sebab dia dapat undian tu, dia tak melawan pun. Dia kata dia boleh jadi volunteer. Volunteer apa nak cakap tadi? Wakil pula. Volunteer untuk roh masuk dalam badan dia. Jadi selepas tu, cara yang kedua, selepas memilih volunteer, dia akan dibaringkan. Dan dia akan diselimutkan dengan selimut yang berlapis-lapis. Diorang pun kutiplah selimut-selimut, kutip selimut-selimut daripada budak-budak asrama yang balik rumah pada waktu tu. Dibaringkanlah budak lelaki ni, diselimutlah sampai 20 lapis selimut. Agak tebal juga, tapi tak berapa panas sangat sebab pada waktu tu cuacanya agak suam. Sedaplah. Jadi itu yang kedua. Selepas diselimutkan, semua orang kena pegang bantal, satu bantal, dan bantal tu perlulah dikipaskan berdiri mengelilingi budak yang dibaringkan tadi, dan masing-masing gunakan bantal yang dipegang mengipas-ngipas kepada budak yang baring tadi sambil membaca mentera. Abang tak boleh nak ajar menteranya kat sini, takut nanti ada yang menggunakannya. Okey, tapi dia beritahu kat abang dalam email tu bentuk menteranya. Jadi diorang pun mulalah baca mentera tu sambil kipas-kipaskan bantal tu ke arah budak yang tengah baring tu. Kipas punya kipas sambil menyanyi-nyanyi mentera daripada suara slow naik suara tinggi, turun balik suara slow. Tiba-tiba kawan dia yang tengah baring ni bangun daripada baringan dan duduk. Tapi semua orang jadi terkejut sebab matanya bertukar jadi warna putih dan besar. Jadi pada waktu tu semua kata, kau betul kena rasuk ke ni? Tapi kawan dia yang mengajar ilmu tu suruh diam. Kawan dia cakap apa? Kita tengok apa yang dia buat. Kalau dia lari, kita kena tangkap. Kalau keadaan memaksa, kita kena ketuk ke leher dia dengan bantal, salah seorang daripada bantal kita, supaya dia sedar semula. Jadi diorang ni semua berkumpul lah mengelilingi budak ni. Diam aja tengok budak ni apa dia nak buat. Selepas budak tu duduk, dia bangun. Selepas dia bangun, dia pandang ke arah Tori dengan matanya yang putih dan besar. Waktu tu Tori rasa macam nak terkencing, dan lebih teruk lagi budak tu angkatkan tangan dia dan mengejar Tori. Waktu tu bukan Tori je yang lari, semua lari berterabur. Budak darjah 5. Ini bukan kata 5, darjah 5. Berani-berani kan. Diorang semua berterabur lari, mau jerit-jerit. Tori punyalah lari laju sampai kan kawan dia yang kena rasuk tu kejar dia. Selepas tak dapat kejar dia sebab Tori lari laju, dia kejarnya orang lain berterabur. Dia kata keadaan waktu tu memang betul-betul huru-hara, menjerit-jerit. Mujurlah dia kata dewan tu agak jauh sikit daripada rumah cikgu. Kalau dekat-dekat dengan rumah cikgu, sah-sah dia orang kena panggil dengan cikgu. Jadi larilah Tori sampailah dia menyurut dekat dalam bilik kelas. Duduklah dia diam-diam kat situ. Dengar lagi dekat luar kelas kawan dia menjerit-jerit kena kejar. Dia kata keadaan waktu tu dia dah tak nampak, tapi dia dengar kawan-kawan dia menjerit. Yang kena rasuk tu, dia kata sambil dia bekerja, sambil tangan dia kedepankan macam nak mencekik, sambil matanya putih, dan dia keluarkan suara jeritan yang memang kuat, nyaring sangat. Dia kata dia tak berani nak keluar daripada bilik kelas. Dia tengok aja apa yang berlaku dengan harapan benda tu tak datang ke arah dia. Tengah-tengah dia tengok benda tu, tiba-tiba benda tu lalu depan dia sambil berjalan perlahan-lahan, angkatkan tangan. Dia kata waktu tu bukan peluh segala, peluh pun keluar. Dia dah tak boleh nak cakap, menggigil-gigil pada waktu tu. Dalam keadaan gigil-gigil, tiba-tiba dia nampak dekat dalam kelas yang sama, salah seorang daripada peserta yang main permainan ni ada juga duduk dekat bawah meja. Jadi Tori panggil, sini. Jadi dengan kata lain, biarlah berapat-rapat, tak adalah takut sangat. Tengah dia duduk dua orang tu, tiba-tiba kawan dia yang kena rasuk tu masuk dalam kelas tu. Dia tahu Tori dengan seorang lagi tu ada dekat dalam kelas tu. Dikejarnya lagi Tori. Waktu tu dia kata hampir sikit lagi nak terkencing. Memang sikit lagi. Kalau dia kena tangkap, kena cekik, dia kencing. Memang kencing dia kata. Tapi dia lari sekuat hati sampaikan dia hilang daripada pandangan kawan dia yang kena rasuk.
Dia pun menyorok kawan dia yang seorang lagi yang sama-sama berlari dengan dia pun nyorok tempat yang sama. Dalam lebih kurang 10 minit, dia kata, daripada keadaan kucar kaca, dengar suara orang menjerit-jerit seperti kena histeria, tiba-tiba keadaan jadi sangat senyap. Dia tak faham kenapa tiba-tiba keadaan senyap. Jadi dia ni berpakat dua orang, jom kita keluar, tengok apa yang berlaku. Dia pun mengendap keluar daripada bilik kelas tempat dia menyorok. Tiba-tiba daripada jauh, dia nampak kawan dia tadi yang kena rasuk berdiri dekat tepi padang. Dengan dia pandang ke arah seberang padang. Seberang padang tu adalah hutan yang memang tebal. Dan waktu tu bukan Tore dengan kawan dia aja yang nampak. Semua kawan-kawan lain pun sedang bergerak ke arah kawan yang kena rasuk yang memandang ke arah padang tadi. Ramai-ramai mendekati. Tiba-tiba kawan yang kena rasuk tu, dia cuba berlari ke arah hutan. Bahaya. Waktu tu ketuanya yang mengajar ilmu tu, dia angkat bantal setinggi-tingginya, dia baling ke arah budak tu dan terkena tengkuk budak tu tersungkur jatuh. Bila budak tu tersungkur jatuh, dia pun bangun. Kawan-kawan tu semua merapat tanya, kau okey tak ni? Dia bangun. Dia kata, aku kat mana? Kenapa ngaku tadi? Kata, kawan-kawan ceritalah kau kena rasuk semua ni. Tiba-tiba dah habis je kawan cerita, dia menangis. Dia menangis dengan sesungguh-sungguhnya. Dah lagi cuak lah kawan-kawan tengok yang lain. Tadi dia kena rasuk, ni sekarang dia nangis. Kawan pun memapah-mapah lah dia balik ke bilik asrama, tenangkan dia. Jadi selepas habis dia menangis tu, dia pun cerita. Selepas dia dibaringkan dan dia diselimutkan, dia tak sedar apa yang berlaku. Tiba-tiba dia kata, depan mata dia nampak arwah ayah dia. Dia nampak arwah ayah dia di seberang padang, dekat dalam hutan, dan arwah ayah dia memang sangat-sangat macam bercahaya-cahaya. Waktu tu dia kata dia sedih. Dalam tu dia kata dia tengah bercakap dengan ayah dia. Dia rindu ayah dia. Dia kata kenapa ayah dia meninggal awal. Dia rasa dia nak jumpa dengan ayah dia. Dia nak peluk ayah dia. Dan ayah dia senyum aja. Waktu ayah dia senyum, dia berlari ke arah ayah dia. Itu yang kawan-kawan dia nampak. Dia nak berlari ke arah hutan. Itu yang kawan-kawan balingkan bantal ke tengkuk dia supaya dia sedar. Dan lepas tu, selepas habis tu, dia kata dia tak sangka dalam keadaan dia tak sedar, dia jumpa arwah ayah dia. Dia rasa dia sangat terharu. Sejak daripada tu, permainan ini tidak lagi dimainkan oleh semua budak sekolah tu. Diharamkan. Sebabnya takut-takut terjadi. Kalau misal kata berlari kat dalam hutan, berlari dalam sungai, macam mana nak selamatkan orang kena rasuk, dia kata. Tapi budak yang kena rasuk tu betul-betul rasa bersyukur dia main permainan ni. Sebab dia tak sangka dia berjumpa dengan arwah ayah dia. Dia kata ia adalah satu pengalaman luar biasa. Tapi bagi Tore, ini adalah satu pengalaman yang sangat menghuru-harakan hidup dia. Dan setiap kali dia reunion, jumpa dengan kawan-kawan lama, itu antara cerita yang dia ceritakan. Dan terima kasih sangat-sangat pada Tore, sampaikan kepada kita semua pengalaman beliau. Cuma abang tak boleh nak beritahu menteranya untuk mengelakkan daripada orang lain belajar. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh seseorang yang minta nama lain digunakan, iaitu Aiman. Berlaku pada tahun 2000-an. Dia tak beritahu 2000 berapa, tapi dia kata 2000-an. Berlaku dekat Negeri Sembilan. Cerita dia macam ni. Aiman kata dia ada seorang sepupu. Sepupu dia ni memang terbaring je lah. Dia seorang kanak-kanak istimewa dan dia terbaring dekat katil. Mak bapak dah bercerai. Puncanya macam ni. Dia ada makcik dengan pakcik. Abang cerita balik lah. Dia ada pakcik dengan makcik. Lepas tu pakcik dengan makcik dia ni hidup aman bahagia lah. Aman bahagia. Lahirkan seorang anak perempuan. Anak perempuan ni memang tumbuh cantik lah. Lepas tu bila lahir anak kedua OKU. Dan anak kedua ni diberi nama Mamat. Aiman cerita kat abang ni melalui email. Anak kedua ni dinamakan Mamat. Dan sejak Mamat lahir, mak ayah dia selalu bertengkar. Selalu bertengkar menyalahkan satu sama lain. Kenapa Aiman lahir dalam keadaan yang istimewa. Jadi disebabkan pertengkaran demi pertengkaran, akhirnya mak bapa Aiman pun bercerai. Ditambah lagi bapa Aiman kerjanya adalah sebagai seorang tukang cuci pinggan mangkuk. Jadi memang dengan kata lain gajinya tak berapa cukup sangat.
Pada masa yang sama, Mak Aiman ada jumpa buah hati baru. Jadi seorang kerjanya tak berapa lumayan sangat pada waktu tu. Yang seorang lagi pula mak dia jumpa orang baru. Jadi ambil keputusan untuk berpisah. Aiman dengan kakak dia dibela oleh atuk dengan nenek dia dekat kampung. Mak bapak kepada Mak Aiman. Bukan bapa Aiman, Mak Aiman punya mak bapak. Tapi Aiman pun daripada baby dia membesar lah macam biasa. Si mak dah kahwin dengan orang lain. Si bapa membawa diri. Masih lagi bekerja sebagai tukang cuci pinggan. Aiman membesar, dia kata dia seorang yang sangat ramah. Walaupun dia cakap pun macam budak-budak kecil. Tapi Aiman pula Mamat ya. Mamat tu membesar dengan sangat ramah, dia kata. Aiman cerita. Aiman dia kata kalau balik-balik sekolah dia selalu berborak dengan Mamat. Dia kata Mamat ni seorang yang suka berborak walaupun kadang-kadang dia tak faham apa yang Mamat tu cakap. Cumanya dia selalulah teman-teman Mamat tu. Daripada umur kecil sampailah Mamat tu berumur 13 tahun. Memang Mamat tu dijaga baik oleh nenek dia. Mamat tak boleh makan makanan pepejal. Dia selalu makan nestum dan juga minum air yang dia masukkan melalui hidung. Dan nak uruskan Mamat ni memang sangat senang sebab dia pakai pampers. Hanya lap-lap badan, mandikan, tukar pampers. Selalunya kakak dia yang tolong nenek dia. Atuk dengan nenek dia yang menjaga si cucu ni walaupun keadaan cucu ni memang sangat tidak berdaya. Sekali-sekala bapak dia akan datang melawat si Mamat. Dan Aiman tahu semua cerita ni sebab Aiman duduk dekat-dekat dengan rumah atuk dengan nenek dia. Mak Aiman dan juga mak kepada Mamat adalah adik-beradik. Jadi memang rapatlah hubungan sepupu tu. Pada tahun tu dia kata, waktu Mamat berumur 13 tahun, tiba-tiba mak dia datang. Mak kandung dia datang, jumpa nenek dia, pujuk nenek dia supaya Mamat ni diserahkan kepadanya, dia nak bela. Tapi pada masa yang sama, suami kepada mak Mamat ni tak suka dengan Aiman. Salah, tak suka dengan Mamat. Sebab dia kata Mamat ni keadaannya tidak berdaya. Dia kata akan menyusahkan dia nanti. Jadi bergaduhlah si laki bini ni. Si bini nak ambil anak duduk dengan dia. Si suami pula tak nak anak tirinya sebab anak tirinya istimewa. Gaduh punya gaduh, nenek dia cakap macam ni lah. Tak payahlah kau ambil si Mamat ni, biar aku yang bela. Kalau kau rindu kau datang je lah. Sejak daripada tu tak datang. Bukan datang, langsung tak datang. Tak datang sampailah Mamat ni menginjak umur 14 tahun. Bila Mamat berumur 14 tahun, tiba-tiba mak dia datang sekali lagi. Kali ini mak dia datang dalam keadaan yang sangat berkeras. Dia kata dia nak ambil Mamat ni tinggal dengan dia. Dia akan tanggung segala apa keburukan, kesusahan dia akan tanggung. Dia kata daripada kecil dia tak jaga Mamat ni. Dia kata umur 14 tahun dia nak jaga Mamat ni. Jadi bila dah berkeras-keras macam tu, si nenek ni pun lantaklah, kau anak kau kan, kau nak jaga, kau jagalah. Dia kata, tapi dia pesanlah kalau kau dah tak nak anak ni lagi, kau pulang kat emak. Si nenek ni cakap lah kan, kau pulang kat emak. Jadi Mamat ni pun dibawalah oleh ibunya tinggal dekat keluarga tu selama setahun. Selama setahun. Tiba-tiba selepas setahun, lebih-lebih kurang genap-genap lepas setahun, tengah nenek dia cuci-cuci pinggan dekat dapur, tiba-tiba dia dengar macam ada bunyi kereta yang datang. Dia pun tak adalah risau sangat. Dia kata dia tak adalah nak jenguk-jenguk keluar sebab nanti lepas kereta tu datang, kereta tu mestilah bagi salam kan. Jadi dia pun teruslah basuh pinggan. Dia dengar pintu kereta terbuka. Lepas tu dia dengar pintu rumah dia terbuka. Dia masih lagi dekat dapur pada waktu tu. Dia dengar pintu dapur, pintu rumah terbuka, dia diamlah. Tiba-tiba dia dengar pintu rumah ditutup dan dia dengar bunyi enjin kereta berlalu pergi. Dia dah tergerak hati. Jangan-jangan emak si Mamat pulangkan Mamat dalam keadaan senyap-senyap. Si nenek ni tadi berlarilah ke bilik Mamat yang selalu Mamat tinggal. Sekali dia tengok dekat atas katil, dia punyalah terkejut sebabnya Mamat daripada sehat walafiat, walaupun dia tak boleh baring tapi dia sehat, muka dia gebu semuanya. Tapi keadaan Mamat sekarang betul-betul macam tulang. Macam orang yang tak cukup makan. Matanya terbelolok ke dalam. Kulitnya tinggal dengan tulang. Sangat kurus. Dan keadaan dia sangat busuk, penuh dengan najis. Waktu tu menangislah si nenek ni, bawalah berbandi-bandi air. Dengan dibantu oleh kakak Mamat
dan juga si Aiman bersihkan si Mamat sampai 3 besen air digunakan untuk membersih, menyental badan Mamat yang penuh dengan bulu, penuh dengan najis. Salah. Jadi lepas dibersihkan sebersih-bersihnya sambil naik dia ni menitis air mata. Dia tak sangka mak Mamat buat Mamat macam ni. Lepas habis-habis macam tu dia bagi Mamat makan. Tapi keadaan Mamat betul-betul sangat menyedihkan. Mamat dah tak boleh makan, minum pun tak boleh. Dipanggil doktor. Doktor cakap bila doktor buat pemeriksaan, doktor kata keadaan Mamat sangat teruk, dia kata. Jadi mula-mula bercadang nak hantar hospital pada selang sehari sebab keadaan kat kampung pada waktu tu tak ada orang yang ada kereta nak hantar. Selang sehari baru ada kereta. Jadi bila dah macam tu, saudara mara pun dikumpulkan. Tengok keadaan Mamat ni, dia kata nak bawa ke hospital dah tak sempat. Bacakanlah Yasin, semoga semuanya dipermudahkan. Adik-beradik, anak-anak nenek dengan atuk ni pun dipanggil untuk bacakan Yasin pada malam tu. Bacalah diorang ramai-ramai, termasuk mak bapak kepada Aiman, termasuk pakcik-pakcik, makcik-makcik, dan juga dipanggil juga bapak dengan mak dia, tapi bapak dia beritahu dia urusan kerjanya belum selesai. Si mak Aiman pula, mak Aiman lagi, mak Mamat pula dipanggil, diwagi WhatsApp, tak berjawab, tak bertengok. Jadi biar je lah, dia kata. Makcik-makcik dan juga sepupu-sepupu lah yang nguruskan. Bacaan Yasin dibuat di ruang tamu lebih kurang pukul siang dan juga lepas maghrib. Selepas maghrib dibaca je Yasin, sebab nak tunggu sementara nak pergi hospital kan. Apa lagi usaha yang kita buat? Baca Yasin. Semoga-moga Allah permudahkan segala urusannya. Besok ni baru nak pergi hantar ke hospital ni, nak tunggu kereta ni. Jadi lepas habis baca Yasin, tiba-tiba nenek dia cakap apa kata kita ramai-ramai baca Yasin dekat dalam bilik Mamat. Jadi pada waktu tu ada mak Aiman, makcik-makcik Aiman dan juga Pak Lang Aiman. Jadi diorang pun semua masuk kat dalam bilik Mamat untuk baca Yasin. Sebenarnya mula-mula nenek dia suruh Pak Lang yang baca Yasin sebelah Mamat. Tapi Pak Lang tu pula jenis yang tak berapa berani. Sebab dia tengok Mamat tu punya mata dah terbelolok. Lepas tu satu badan dia jadi kurus kering. Kulit dia jadi hitam. Dengan dia kata sangat menakutkan. Jadi dia teman, minta adik-beradik perempuan dia yang lain, jomlah teman kita ramai-ramai baca Yasin. Jadi dalam bilik tu ada lebih kurang 10 orang baca Yasin. Baca Yasin sampailah ke pukul 12 tepat. Lepas habis baca Yasin, keadaan Mamat sangat-sangat uzur dan juga dia dah mula nazak. Jadi pakcik dengan makcik dia semua duduk dekat sebelah sambil baca ajar mengucap. Pada waktu tu memang Aiman ada dekat dalam bilik tu. Selepas diajar mengucap, tepat pukul 12.10 pagi, tengah malam dah ni, 12.10 malam, Mamat meninggal dunia. Bila Mamat meninggal dunia, semua orang keluar daripada bilik tu cari barang-barang yang boleh digunakan untuk menguruskan jenazah. Sama ada kain penutup, kain perca untuk ikat tangan, ikat kaki, ikat mukul, ikat dagu ni kan, kita orang Islam faham lah Jadi nak menguruskan. Pada waktu tu, bila semua orang dah keluar, Aiman tinggal seorang-seorang dalam bilik tu. Dia rasa berderau juga darah dia. Walaupun dia rapat dengan Mamat, tapi keadaan Mamat yang dia kenal tak macam keadaan Mamat di sekarang. Jadi dia pun slow-slow keluar daripada bilik. Bila keluar daripada bilik, diorang semua dah dapatkan kain perca dan juga kain penutup. Diorang semua, makcik-makcik ni, masuk balik termasuk dengan sepupu-sepupu ke dalam bilik Mamat dan uruskan Mamat. Jenazah Mamat dibawa ke ruang tamu dan pada malam tu semua saudara mara dah mula datang. Mula datang termasuk bapa Mamat sendiri. Mak Mamat tak datang. Mak Mamat mungkin ada urusan peribadi, dah diberitahu anak dia meninggal tapi tak datang. Yang datang bapa dia. Jadi malam tu orang berterusanlah baca Yasin tak berhenti. Bila dah siang tu barulah emak si Mamat datang. Cuma keadaan mak si Mamat ni nampak macam sangat lesu dan dia selalu meludah-ludah. Perbuatan tu menjadi teka-teki. Kenapa pula mak Mamat macam tu? Tapi yang lebih mengharukan lagi, jenazah Mamat diuruskan oleh bapa dia sendiri. Bapa dia mandikan, bapa dia yang kapankan, hasil bantuan daripada semua. Akhirnya jenazah Mamat selamat dikebumikan. Ceritanya baru nak mula kat sini. Malam tu, selepas tahlil semua, saudara mara semua masih lagi ada dekat dalam rumah tu.
Ada yang tidur dekat ruang atas, maksudnya ruang tamu pertama. Ada tidur dekat depan TV di ruang tamu kedua. Ada tidur dekat ruang dapur, ruang tamu ketiga yang dekat dengan dapur. Dan hanya kakak si Mamat yang tidur dalam bilik Mamat. Pada waktu tu dia kata semua orang tidur awal. Tak tahu kenapa. Ada juga si Aiman ni tanya dengan Mak Lang dia, Mak Lang kenapa? Lepas habis kenduri, kemas-kemas semua orang tidur. Entahlah, Mak Lang dia cakap seramnya lain macam. Dia rasa macam ada yang tak kena. Waktu tu Aiman pun ambil peluang tidur dekat depan TV bersama sepupu-sepupu dia yang lain. Selalunya dekat depan TV tu boleh tidur 6 orang aja. Tapi kali ni boleh tidur 10 orang. Sempit-sempit, masing-masing ketakutan. Sebab masing-masing bercerita tentang keadaan muka Mamat macam mana waktu dia meninggal. Lupa abang nak beritahu. Lupa, abang ni abang tertinggal sikit. Sewaktu Mamat dikapankan dan siap dimandikan, dikapankan semua, sewaktu dia nak dikebumikan, barulah mak dia sampai. Bila mak dia sampai, barulah orang buka muka untuk mak dia tengok sebagai yang terakhir kan lah, tengok yang terakhir. Bila buka muka, semua orang terkejut. Keadaan Mamat yang tadinya kempung, kurus kering, kulit hitam, berubah menjadi Mamat yang asal. Dan keadaan dia memang tak nampak macam seorang anak istimewa. Sangat sempurna. Mungkin dia gembira mak ayah dia datang tengok dia untuk kali yang terakhir. Okey, baru sambung cerita. Jadi malam tu Aiman tidur awal. Dia tidur dekat depan TV, tepi tingkap. Tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba dia dengar macam ada bunyi bising. Dia pun buka lah mata. Jam menunjukkan pukul 12.10 malam. Sama waktu dengan sewaktu Mamat meninggal dunia. Tapi yang lebih menakutkan lagi, dia dengar dekat kawasan dapur bunyi mangkuk-mangkuk, pinggan-pinggan belaga. Mana ada orang buat kerja tengah malam? Satu rumah waktu tu gelap. Hanya ditemani dengan cahaya lampu jalan dan juga ada cahaya-cahaya tertentu. Yang kecil-kecilnya lah. Tapi keadaan dekat dalam dapur betul-betul kuat, berdentang-denting. Jadi waktu tu Aiman celubung kepala dia dengan selimut dan dia cuba untuk tidur, akhirnya dapat. Bila besok pagi cerita ni menjadi heboh satu keluarga. Semua orang rupanya dengar bunyi kelentang-kelentung dekat dapur pada waktu tu. Cuma yang tak dengar ada 2 orang sahaja, iaitu nenek dan juga mak Aiman. Pelik, mula-mula dia orang kata kenapa 2 orang ni tak dengar. Rupanya kebanyakan yang dengar adalah yang ada dekat dalam bilik sewaktu Mamat menghembuskan nafas yang terakhir. Itu yang paling kuat dengar. Jadi kecoh lah cerita ni, gunggang-gunggang. Habis semua orang tahu cerita ni. Malam kedua pun buat kenduri arwah macam biasa. Tapi malam kedua pun berlaku lagi peristiwa yang sama. Bunyi kelentang-kelentung kat dapur. Sampaikan salah seorang makcik kepada Aiman yang tidur dekat ruang tamu menjerit sekuat hati, "Oi, kau boleh diam tak?" Tapi tak ada siapa yang jawab dekat dapur. Keadaan dapur yang gelap, tapi bunyi periuk belaga dan pinggan belaga makin galak selepas makcik tu tegur. Jadi diorang semua biarkan bunyi itu berlaku macam tu. Diorang semua buat-buat tidur. Macam tu juga dengan Aiman tidur. Esok pagi cerita kecoh. Semua orang bercerita tentang benda yang sama. Adakah Mamat datang untuk memberitahu yang dia dah tak ada kat dunia ni? Ataupun mungkin hanya adalah Corin yang sengaja untuk menakut-nakutkan keluarga ni? Tapi benda tu masih lagi jadi persoalan. Malam ketiga, kenduri arwah dibuat. Tapi malam ketiga selepas kenduri arwah, semua orang tidur sambil buka lampu. Tak berani tidur tutup lampu. Tapi malam ni gangguannya betul-betul lain macam. Tengah semua orang tidur, tiba-tiba dekat luar pagar, rumah kampung diorang ada pagar, di luar pagar dengar suara Mamat bagi salam. Tak ada seorang pun yang berani jawab sebab semua orang waktu tu tengah tidur. Padahal semua orang mata cemerlang. Mata terbuka termasuk si Aiman. Dia memang betul-betul dengar Mamat yang bagi salam dekat pintu depan. Lepas tu semua orang senyap. Salam tu tak dijawab. Tak ada siapa yang berani jawab. Tiba-tiba dengar orang bagi salam daripada depan pintu utama. Suara Mamat bagi salam.
Pada waktu tu semua orang tetap juga tak ada yang menjawab. Walaupun Aiman tidur bersama sepupu dia, ramai-ramai tu semuanya terkebil-kebil, ketakutan mengempit-ngempit satu sama lain. Ketakutan yang tak amat sangat. Semua orang dengar suara Aiman, tapi tak ada orang pun yang jawab salam Aiman. Tiba-tiba bunyi pintu bilik Aiman dibuka. Waktu tu yang dalam bilik tu hanya ada kakak Aiman saja. Pintu bilik tu dibuka dan ditutup. Dibuka lagi dan ditutup. 5 kali berturut-turut. Kata Aiman, dahlah bilik tu dekat dengan tempat dia tidur. Berdepan aja. Lepas tu nampak pintu tu terbuka, tertutup. Walaupun rumah terang pada waktu tu. Dia kata macam nak terkencing. Kalau dia nampaklah tiba-tiba Mamat berdiri, memang dia terkencing, dia kata. Tapi dia tak nampak. Esok benda tu berlarutan sepanjang malam. Sampaikan ketakutan sampai tertidur. Besok pagi macam biasa semua orang bercerita tentang benda yang sama. Dan semua orang berbincang apakah punca yang menyebabkan benda ni berlaku. Akhirnya nenek dia buka mulut. Rupanya baju yang terakhir Mamat pakai dia masih lagi simpan. Dia rindu dengan cucu dia. Dan akhirnya keluarga bersepakat untuk ambil baju tu dan ditanam di belakang rumah. Dan sejak daripada tu tak ada lagi gangguan-gangguan yang berlaku, alhamdulillah. Dan selepas malam ketiga, Aiman balik ke rumah dia, dah tak tidur kat rumah tu lagi. Tapi mengikut cerita mak lang dia yang ada dekat rumah tu, kadang-kadang keadaan terlalu suram, terlalu sunyi. Rasa macam ada benda yang memerhati, tapi dibuat endah dengan tak endah. Cuma gangguan-gangguan dah tak ada sejak daripada nenek tu tanam baju tu. Keluarga tanam baju yang nenek dia simpan tu. Jadi selepas beberapa bulan barulah diorang dapat cerita kenapa Mamat dipulangkan ke nenek dia. Sebabnya pada waktu tu emak Mamat mengandung anak dengan suami baru. Sebab itu dia pulangkan Mamat kepada si nenek sebab dia tak larat nak jaga. Tapi ceritanya berubah menjadi satu kifarah. Anak yang lahir dengan suami baru juga anak istimewa. Malah keadaannya lebih sangat memerhatikan, sangat-sangat perlu dibantu, lebih teruk teruk tu tak sedap nak sebut, lebih daripada apa yang Mamat terima. Apa yang keadaan Mamat tu, anak baru ni keadaannya lebih lagi. Sampaikan dia ada penyakit tulang rapuh, sikit je tulang dia akan patah dua. Jadi itu boleh dikatakan kifarah jugalah. Boleh dikatakan peringatan kepada Allah Ta'ala. Tapi Alhamdulillah emak si Mamat jaga anak baru tu sebagai membalaslah. Dia sedar benda tu sebagai satu pengajaran untuk dia dan dia bela anak tu sampai sekarang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Abang minta maaf sangat-sangat kalau ada dengar bunyi batuk-batuk ni sebab budak rumah abang ni semua batuk. Abang tak batuk, cuma abang serak-serak basah. Serak-serak 0,8 sehari. Dia punya serak, 0,8 sehari serak. Lebih kurang lah. Jadi abang bercerita pun agak laju juga hari ini. Minta maaf sangat-sangat. Abang harap-harap cerita kali ini jadi pengajaran dan iktibar kita semua. Terima kasih sudi dengarkan cerita kali ini. Terima kasih juga yang memberikan cerita. Kedua-dua cerita, Tore dan juga Aiman, ceritanya cukup-cukup luar biasa. Dan salam Ramadan. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.